Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita pertama-tamanya marilah kita panjatkan syukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan dan kurnianya dapat kita meneruskan ataupun dapat kita kembali semula untuk sama-sama kita PDPR pada hari ini. Baik, untuk hari ini Ustaz nak masuk sikit lagi ataupun Ustaz nak ulang balik sikit dan masuk sikit mengenai ilmu. Kalau kamu ingat bulan lepas kita masih membicarakan tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, adab, bahagian adab atau akhlak. Kalau ikut buku teks ni muka surat 128. Cuma bulan lepas saya pakai slide, tapi minggu ni saya huraikan sedikit di dalam buku teks dan saya akan bagi latihan satu lah. Okey, baik. Apa itu adab atau adab menuntut ilmu? Ilmu dituntut, adab dipelihara. Ni tajuk dia lah. Tapi secara ringkasnya, secara kasarnya, adab kita menuntut ilmu. Okay, hadis ni pun saya dah huraikan, cuma saya ulang semula. Okay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Okay, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Okay, dalam satu mungkin satu riwayat lain pun mengatakan talabul ilmu minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu, tuntut ilmu daripada kita lahir sampailah ke liang lahdi. Maknanya daripada lahir sampai mati. Maknanya ilmu yang kita perlu tuntut ni tiada rehat lah kayaknya. Walaupun kita dah tua, contohnya kan, kita dah tua, dah dewasa dan sebagainya. Ustaz sendiri pun walaupun mungkin dah berusia sikit, tapi kita sama-sama kita belajar juga. Kalau ada ilmu-ilmu baru, kita belajar juga. Yang dah tahu kita amalkanlah, kita sampaikan kepada orang lain. Yang tak tahu kita belajar. Bukan semua ilmu agama Ustaz tahu. Ada lagi, mungkin banyak lagi ilmu-ilmu yang ilmu Allah ni sebenarnya luas, sangat-sangat luas. Ilmu Allah ni sangat-sangat besar kan. Lepas tu bukanlah ilmu agama, ilmu lain pun kita belajar jugalah. Ilmu sains dan sebagainya kan, ilmu matematik. Jangan kata kita hidup ni nak ilmu agama je. Bukan. Kalau tak ada ilmu matematik macam mana kan? Kita pergi kedai, kita pun tak tahu kira. Harga barang tu RM5, kita bagi RM10. Yang kita tak tahu, kita bagilah. Orang tu bagi balance, kita pun ambil. Tengok orang tu bagi balance RM2 je. Kita tak tahu, kita ambil kan. Kita pula kena tipu. Ilmu matematik kan, perlu belajar. Ilmu sains, ilmu geografi contohnya. Geografi, kerukan negeri dan sebagainya, Malaysia kan. Jadi kita kena belajar semua ilmu lah. Baik, Ustaz mungkin lebih kepada ringkasan dan mungkin bagi sikit inilah peringatan kan, sebab kita dah belajar tajuk ni, cuma kita nak review balik, nak ulang balik. Baik, ini boleh kita baca. Okey, sebab mungkin dalam penerangan slide tu mungkin kurang sikit ni. Saya baca dan saya akan ringkaskan lah mengenai apa yang kenyataan dalam buku teks ni, muka 130 ni minta maaf, 129 tu 129 kita dah belajar itu lagi. Jadi saya ringkaskan untuk fardu ain dan fardu kifayah ni. Fardu ain ni benda yang wajib, fardu kifayah ni benda yang wajib bagi seorang sekurang-kurangnya seorang. Contoh macam saya dah beritahu bulan lepas, contoh macam solat jenazah atau pengurusan jenazah. Bukan solatnya, pengurusan jenazah ni. Dan satu kawasan tu seorang tahu pun dah cukup. Tapi kalau lagi ramai tahu, lagi baik lah kan. Fardu ain ni kena semua kena tahu. Cara solat semua kena tahu. Tak boleh kata cukup lah, ayah saya dah tahu dah lah, cukup lah kan. Tak boleh, semua kena tahu. Tapi kalau fardu kifayah, cukup bagi satu orang di kawasan tersebut tahu pun dah cukup. Tapi kalau kita tahu, lagi bagus, lagi banyak pahala. Kalau seseorang tu tahu, lagi banyak pahala. Contohnya pengurusan jenazah, kalau satu kawasan tu sampai 10 orang tahu, lagi bagus, lagi baik, lagi bagus kan, lagi banyak, lagi bagus. Okey, baik.
Okay, untuk cerita ni saya baca dan saya ringkaskan. Berikut boleh sama-sama, kalau ada buku teks tu boleh sama-sama tengok dan baca. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Ini dalam gambar ni. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Rahsia kejayaan beliau ialah yang pertama ikhlas, yang kedua sentiasa berdoa, yang ketiga sabar, yang keempat menjaga masa. Beliau yang dimaksudkan ialah ini nama orang ni dalam ni lah, Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Baik. Ini contoh tokoh yang sentiasa ataupun menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antara adab-adab tersebut yang dijaga ialah yang pertama ikhlas. Saya terang secara ringkas sebab tajuk ni dah belajar. Jadi saya nak huraikan seberingkas ni lah. Ikhlas dalam belajar. Yang pertama, macam mana kita nak jadikan diri kita ni ikhlas dalam pelajaran kita. Yang pertama, kita niat, ya Allah, aku belajar ni, aku nak menuntut ilmu ni kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu ya Allah, kerana nak menuntut ilmu yang engkau, yalah, ilmu engkau ni luas ya Allah, sungguhnya ilmu ni aku nak tuntut. Walaupun apa-apa subjek pun sama. BI pun sama, tak ada masalah. Kalau kita, contoh macam tadi saya kata contoh kalau kita faham ataupun kita kuasai bahasa Inggeris contohnya, nanti kita berpeluang untuk melawat negara Inggeris ataupun berpeluang jumpa dengan pelancong orang putih kan datang sini kan. So kita pun tak kena tipu, kita pun boleh berkomunikasi dengan dia orang. Kan, kalau faham bahasa dia orang lagi baik, faham bahasa Cina lagi baik, faham bahasa Jepun lagi baik. Kita pergi satu negara tu, faham bahasa ataupun kita belajar bahasa tu, okey, lagi bagus. Kan? Dapat kita berkomunikasi, jauhkan daripada kita kena tipu dan sebagainya. Okey? So ikhlas, baik, berbalik kepada ikhlas ni, maksudnya kita niat, ya Allah, aku nak belajar ilmu ni kerana Allah, kerana-Mu ya Allah, untuk mendapat keredaan pada-Mu ya Allah. Kan? Jangan kita aku belajar ilmu ni kerana terpaksa lah ya Allah, kalau tak nanti ibu aku marah. Jangan macam tu. Kita niat, insya-Allah kalau kita niat ikhlas, insya-Allah Allah pun mudahkan kita belajar, kita menuntut ilmu kan. Sebenarnya sentiasa berdoa. Ni semua faham lah, semua tahulah. Doalah, ya Allah, semoga ilmu yang akan belajar ni tersemat dalam jiwa aku, dalam minda aku, dalam otak, kepala otak aku kan. Sebab tu kita kalau kat kelas tu, kita setiap sebelum mula pembelajaran kita akan baca doa kan. Allah maftah alaina hikmataka, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan hikmah dan kebijaksanaan dan sebagainya. Banyak Rabbi syrah li sadri, doa penerang hati kan. Doa alam nasyrah pun penerang hati. Okey, banyak. Kalau baca bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sebelum belajar ni, kalau nak baca doa lagi bagus sebenarnya. Okey, seterusnya sabarlah. Kalau ada dugaan kan, macam ni PDPR ni dugaan lah juga kan, kamu kena menghadapinya dengan sabarlah kan. Semua diduga, cikgu-cikgu pun diduga kan. Kita nak access internet dan sebagainya pun satu hal juga kan. Jadi kita anggap tu sebagai satu cabaran dan Allah uji kita. So kita kena sabar dan kita kena redha lah. Dan seterusnya menjaga masa. Masa tu kena jaga. Okay, macam PDPR kita dah start pukul 7.40 kan. Biasanya saya akan bagi video dalam sebelum atau lebih kurang pukul 7 paling lewat pukul 8 lah kan. Jadi kamu kena bersedia lah. Kalau boleh cepat, kita cepat siapkan latihan dan sebagainya. Okay, kalau tak boleh, saya faham mungkin ada kekangan waktu dan sebagainya. Tapi kita ambil benda tu sebagai satu iktibar dan kita buat mana yang mampulah, insyaAllah. Baik itu sebagai secara ringkas. Ini tentang dia apa? Interview dia temu ramah orang kan. Kamu pun tengok Olimpik baru ni kan. Dia interview orang, ada orang interview atlet kita dan sebagainya, macam nilah interview juga. So dia interview orang pelajar cemerlang tersebut. Okey. Apa rahsia pelajar cemerlang tersebut? Yang pertama dia kata, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Yang pertama, dia kata apa pentingnya kita mengamalkan adab kalau kita nak menuntut ilmu ni? Yang pertama, mudah faham. Kalau kita sabar, redha kan, kita doa yang baik-baik kan, kita anggap ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, so akan bertambah
akan faham isi pelajaran tersebut, ilmu pun akan bertambah berkat. Kita doakan bukan doa kamu saja. Doakan ibu bapa kita mudahkan kita nak belajar kan, bagi duit belanja kalau pergi sekolah, bagi duit belanja hantar kita pergi sekolah dan sebagainya. Doa untuk guru-guru, doa untuk rakan-rakan juga tak ada masalah. Lagi banyak kita doa, lagi Allah suka sebenarnya. Okey. Bermotivasi untuk belajar, sentiasa bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari, disayangi rakan dan guru dan rakan, dan diangkat darjat di sisi Allah. Okey, baik. Dan doa belajar, inilah saya dah bacakan tadi kan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Baik, rumusan dia, adab menuntut ilmu ni dapat menjamin keberkatan hidup serta bermanfaat untuk diri dan masyarakat. Kita belajar ilmu ni, kita niatkan. Okay, yang pertama kita niatkan dapat redha Allah SWT. Kita niatkan untuk dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita niatkan untuk kita ajar juga pada orang lain. Kan? Saya bagi tahu kamu ni, kamu dapat ilmu ni, ajarlah pada adik kamu ke kat rumah tu kan. Boleh kongsi-kongsi dengan adik kamu kan. Doa belajar contohnya, ataupun kita belajar mengenai tajwid dan sebagainya, kita boleh sama-sama kita amalkan. Dan amalan ni sampailah kita mati. Terutamanya ilmu agama ni, kita belajar sampailah kita amalkan. Ilmu baca Quran, tajwid dan sebagainya memang sampai kita matilah. Kan? Ilmu lain pun banyak juga yang sampai mati. Ilmu bahasa Inggeris kan sampai mati kita kena kuasai juga kan. Betul. Kita mudah faham bahasa Inggeris dan sebagainya. Okay. Cuma mungkin ilmu-ilmu yang tak penting tu mungkinlah kita kuranglah kita amalkan kan. Mungkin ilmu-ilmu yang agak praktikal dan sebagainya tu, agak kurang praktikal dan sebagainya tu, kita kuranglah amalkan. Tapi belajarlah, tak ada masalah. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak Allah bagi keberkatan kepada kita. Dengan niat, dengan yang penting, kita niat kerana Allah, jangan kerana terpaksa. Jangan kerana aku nak jadi kaya lah kalau aku banyak ilmu tu. Boleh. Tapi janganlah niat kerana tu je. Okay, kita niat kalau aku dah senang, aku dah apa nanti kan, aku belajar bukti tinggi, aku dah senang, aku nak jadi kaya, aku nak bantu orang, tu akan berbalik kepada sifat ikhlas tu. Bantu orang Islam, bantu anak-anak ataupun orang-orang yang susah kan, bantu ajar ilmu dan sebagainya. Sebab tu kita jangan kalau dah kaya, jangan kita lupa kepada orang bawah lah. Baik. Untuk itu saja penerangannya, sebab saya faham itu dah belajar. Saya just bagi penerangan sikit. Dan saya nak bagi latihan. Latihan ni kamu kena salin lah, ataupun kalau ada printer tu boleh print sekejap. Okey, baik. Latihan ni mudah saja. Tulis sama ada betul atau salah pada kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Betul ke salah? Mudah aja. Kalau boleh tulislah, jangan tanda right pangkah kan, tulis. Betul ke salah? Okay, yang pertama saya bacakan. Kamu yang mungkin kamu yang salin tu salin, lepas tu boleh tengok video ni, kamu boleh terus tanda lah. Okay. Baik, yang pertama, disayangi oleh guru dan rakan. Tanda kat sini lah kalau betul atau salah. Yang kedua, ilmu yang diperoleh mendapat keberkatan. Yang ketiga, dimarahi oleh ibu bapa dan guru. Ketiga. Yang keempat, mudah memahami dan mengingati pelajaran. Yang kelima, malas untuk belajar. Yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah. Yang ketujuh, ilmu tidak diberkati oleh Allah. Dan yang ke-8, bermotivasi untuk belajar. Okey. Mungkin ada benda yang saya tak terangkan, tapi dia punya maksud dia lebih kurang macam ni lah. Maknanya kamu kena tengok lah kan. Kalau maksud tu lebih kepada ke arah kebaikan, itulah adab mengamalkan adab menuntut ilmu ni. Kalau lebih kepada macam tak elok tu, maknanya salah lah. Kalau elok tu betul lah, senang kan, mudah je kan. Baik. Itu saja pada saya. Saya harap kamu dapat siapkan latihan dan dapat mengamalkan ilmu menuntut ilmu ni. Lagi kita dalam PDPR ni kan, kita kan sentiasa lah mengamalkan benda-benda yang baik kan, terutamanya dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kemanusiaan. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.